Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Zuki. Saya daripada kelas DPHU 5K. Pemetik saya DHU 2019-24011. Jadi tugas yang diberikan oleh Ustazah Bazir ialah fiqh kepenggunaan. Jadi saya mengambil bahagian dalam dalil Al-Quran. Definisi fiqh ialah dari segi bahasa membawa maksud mempunyai ilmu terhadap sesuatu dan memahaminya. Akan tetapi penggunaannya di dalam Al-Quran menunjukkan bahawa fiqh itu merupakan kefahaman yang mendalam. Al-Imam Al-Baidawi mendefinisikan fiqh dari sudut istilah dengan katanya ilmu berkenaan hukum hakam syarak yang bersifat amali atau praktikal yang diambil dari dalil tafsili bersifat juz'i. Definisi kepenggunaan ialah boleh ditarifkan sebagai penggunaan seseorang terhadap suatu benda, barangan, manfaat dan juga perkhidmatan yang bertepatan dengan kaedah-kaedah syarak untuk memenuhi masalah hidupnya. Jadi dalam isu berkaitan dengan kepenggunaan ini menjadi isu yang hangat yang dibincangkan oleh para sarjana hukum Islam, yang di antaranya ialah penggunaan perkakas pinggan, mangkuk yang berasaskan serbuk tulang haiwan yang diperbuat daripada serbuk tulang khinzir. Makanan terubah suai secara genetik melibatkan pemindahan gen-gen yang halal dan juga yang tidak halal, sama ada dari haiwan dan juga tanaman. Penggunaan vaksin Biotrack dan vaksin Rotatec yang menggunakan unsur khinzir. Penggunaan pneumatik percussive stunning dalam sembelihan lembu dan binatang halal. Kepelbagaian isu yang timbul ini adalah kesan langsung daripada perkembangan sains dan teknologi. Hasilnya lahir beberapa isu kepenggunaan yang dahulunya tidak dibincangkan oleh sarjana hukum Islam, dan tetapi pada masa kini ia menjadi satu isu yang harus dipertimbangkan. Jadi para ulama dan juga para sarjana Islam yang memikirkan tentang kepenggunaan ini dibolehkan oleh umat Islam haruslah mengikut Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan dinukilkan kepada baginda secara mutawatir tanpa sebarang keraguan. Seperti yang kita tahu, dalam Al-Quran ada hukum hakam yang telah diberitahu. Yang boleh dirangkumi adalah hukum hakam ni terbahagi kepada 3 bahagian yang utama, iaitu hukum hakam berkaitan dengan akidah. Yang kedua, hukum hakam berkaitan dengan penyucian jiwa. Dan yang ketiga, hukum hakam amali yang berkaitan dengan mukallaf. Dan juga terbahagi kepada 2, iaitu berkaitan tentang ibadah dan juga muamalat. Di waktu musim pandemik ini, yang kita tahu ialah hukum solat dengan memakai penutup muka telah dibenarkan kerana dapat mengelakkan daripada berlakunya penyebaran wabak COVID-19. Walaupun hukum ini menjadi satu keraguan oleh umat Islam, tetapi bila dibincangkan balik, untuk kebaikan kita, perkara ini telah dibenarkan. Jadi isu kepenggunaan face mask ini diberikan kelepasan untuk memakainya sewaktu solat. Ada juga berkaitan tentang susunan saf sewaktu solat. Seperti yang kita tahu, waktu sekarang solat kita perlu melakukan penjarakan sosial. Hal ini kerana ialah wabak COVID-19 ini berlaku akibat kontak rapat kita antara orang yang dijangkiti COVID-19. Jadi untuk mengelakkan daripada tersebarnya COVID-19 ini, kita hendaklah melakukan penjarakan sosial. Jadi perkara-perkara ini bukan hukumnya dibuat begitu saja. Dia perlulah berlandaskan Al-Quran, berlandaskan Sunnah dan juga pembincangan antara ijma' ulama' dan juga Al-Qiyas. Yang ketiga ialah menggunakan hand sanitizer. Yang seperti kita tahu, hand sanitizer ni ialah diperbuat daripada alkohol. Jadi kalau kita pergi masjid sekarang, kita dapat tengok hand sanitizer ni berada di mana-mana je. Di pintu masjid kan, mesti ada hand sanitizer. Bila kita pakai hand sanitizer tu,
dapat membunuh kuman yang ada. Jadi benda ni di waktu wabak COVID-19 ni, perkara ni dibolehkan di atas sebab-sebab tertentu. Hal ini kerana yang saya petik dalam ayat Al-Quran surah Al-Luqman ayat 20 yang bermaksud, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Dan seterusnya dalam surah Al-An'am, Allah SWT telah menegur mereka yang enggan menikmati anugerahnya. Dan tidak ada sebab bagi kamu yang menjadikan kamu tidak mahu makan daripada sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama-nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Dalam ayat ini dia berkaitan dengan keadaan darurat. Jika berlakunya darurat yang melanda di wabak COVID-19 ni. Di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud janganlah menjadikan seorang ibu dan surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Seperti kita tahu di wabak COVID-19 ni, bahayanya adalah wabak itu sendiri yang membunuh kita. Jadi dengan membuat penjarakan sosial, memakai penutup muka, menggunakan hand sanitizer dan mengikut arahan KKM, kita tidak akan mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Jadi kita langsung kepada penerangan yang seterusnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Amira Syahira binti Azrul daripada kelas DPHU 5L. Nombor matrix DHU 2019-24099. Okey, dari segi Al-Sunnah, Al-Sunnah ini merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam Al-Quran. Okey, di dalam Islam, fiqh kepenggunaan merujuk kepada barang, sesuatu benda, objek, peralatan yang bermanfaat yang boleh digunakan serta mendatangkan kebaikan kepada rohani dan jasmani. Sesuatu perbuatan yang mampu memenuhi syarat yang dilakukan oleh manusia. Sesuatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan melalui 4 syarat, iaitu yang pertama adalah sah dari segi halal di sisi syarak. Yang kedua, memenuhi keperluan dan hajat. Yang ketiga, mampu digunakan oleh manusia. Dan yang keempat, mendatangkan manfaat dan kesejahteraan kepada manusia. Okey, melalui fiqh kepenggunaan, barangan dan perkhidmatan di kalangan pengguna Muslim mempunyai tingkat susunan yang dianjurkan dalam Islam. Okey, salah satu tingkat yang boleh kita ambil contoh adalah daruriyat, iaitu keperluan asasi. Okey, Islam membenarkan manusia memenuhi kemahuannya selagi mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Keperluan asasi manusia merangkumi daripada makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan kesihatan. Selain itu, keperluan asasi ini turut dititikberatkan dan menjadi keutamaan dalam kehidupan Rasulullah SAW dan serta keluarganya. Yang kita boleh mengambil contoh daripada hadis yang pertama, iaitu diriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah pakaian gamis. Pakaian gamis ini adalah pakaian yang jubah yang bersederhana, iaitu daripada hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Ummu Hani bahawa Rasulullah SAW datang ke rumah beliau dan bertanya, adakah kamu memiliki sesuatu makanan di rumah?
Beliau menjawab, aku tidak mempunyai apa kecuali cuka dan roti kering sahaja. Beliau lalu baginda bersabda, berikanlah kepadaku. Sebuah rumah tidak menganggapkan kekurangan selagi masih ada cuka di dalamnya. Riwayat At-Tirmizi. Okey, kedua-dua hadis ini tersebut menggambarkan bahawa Rasulullah SAW sendiri turut memenuhi keperluan asasi sekadar kemampuan dan kelangsungan hidup. Okey, ad-daruriyah ini merujuk kepada sesuatu perkara atau maslahah yang menjadi keperluan asasi dalam memenuhi tuntutan kehidupan manusia sama ada di dunia dan akhirat. Okay, tanpa keperluan daruriyah ini, manusia tidak dapat mampu menjalani kehidupan baik demi mencapai kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz bin Azhar daripada DPSU 5J. Membatikkan DSU 2019-3965. Untuk bahagian saya menerangkan bahagian ijma' ulama' yang menurut daripada pernyataan ini, ianya berkaitan dengan ijma' yang terdahulu. Mereka menyatakan dari sudut hasil dan juga tujuannya saja. Kat sini ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama daripada Imam Al-Ghazali, iaitu beliau memaksudkan bahawa ianya sebagai satu tujuan untuk memelihara 5 perkara asas dalam kehidupan manusia ataupun dikenali sebagai usul kham, iaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Dalam hal ini, setiap perbuatan yang dibuat bertujuan untuk memelihara usul kham ini dikenali sebagai maslahah ataupun kebaikan. Manakala setiap perbuatan yang boleh memberi kesan kemudaratan kepada usul al-kham ini dikenali sebagai mafsadah, iaitu keburukan. Kat sini terdapat satu dalil daripada firman Allah yang bermaksud Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, tetapi ia berkehendak membersihkan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Berdasarkan dengan ayat ini, para fuqaha membincangkan untuk menggambarkan bahawa Islam yang diturunkan oleh Allah adalah untuk memberi kebaikan dan kemaslahatan kepada manusia. Menurut Al-Shatibi, misalnya menggunakan surah Al-Anbiya, menguatkan penerangannya bahawa rahmat adalah cerminan ke arah meraih kebaikan dan menghindari keburukan di sebalik misi kerasulan Rasulullah SAW ke dunia. Begitu juga firman Allah dalam surah An-Nisa, menggunakan lafaz kebaikan dan keburukan bagi menyatakan misi para rasul sebelum Rasulullah SAW. Petikan Al-Quran seumpama di atas bagi Al-Shatibi menjelaskan bahawa syariat Islam dibina bagi tujuan menjamin kepentingan manusia untuk dunia dan juga akhirat. Seterusnya yang kedua, menurut Ibn Qayyim menyatakan bahawa keseluruhannya adalah bersifat adil, memberi rahmat kepada semua umat manusia, membawa maslahah kepada semua serta mempunyai hikmat yang menyeluruh. Maka setiap masalah yang terkeluar daripada maslahah kepada mafsadah, terkeluar daripada kebijaksanaan kepada kebodohan, maka kesemuanya adalah bukan dari syariat Islam. Dan untuk lagi 3 ni berdasarkan daripada para sarjana Islam, para sarjana Islam kontemporari. Mereka mengemukakan perbahasan mengenai perkara tersebut sebagai asas definisi maqasid syariah. Daripada yang ketiganya, daripada Ibnu Ashur mentakrifkan sebagai pengertian dan juga rahsia yang dapat difahami daripada syariat Islam dalam keseluruhan atau sebahagian besar proses pensyariatan. Yang keempat, daripada Al-Alfaz turut memberikan maksud maqasid syariah dengan maksud tujuan atau objektif yang datang dari syariah dan rahsia-rahsia yang terletak oleh pembuat syariah bagi setiap hukum hakam
tersebut. Okey. Yang kelima, daripada Arai Sunni. Pula membuat kesimpulan kedua-dua takrif tersebut sebagai tujuan dan juga objektif yang tertentu oleh syariat supaya dapat dicapai untuk kepentingan manusia. Okey, tambahan daripada Arai Sunni, beliau berkata realiti sosial seperti air yang mengalir iaitu berubah dan tidak bersifat seteru. Beberapa kaedah yang relevan dapat diaplikasikan dalam menganalisis pandangan sarjana hukum Islam dalam perubahan hukum hasil implikasi perubahan realiti semasa dan juga setempat. Kaedah tersebut adalah bererti perubahan dan perbezaan fatwa dalam berasaskan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan juga kebiasaan. Okey, untuk tambahan daripada Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mencadangkan ruang kepenggunaan pada masa kini harus dipermudahkan melalui prinsip kemudahan dan menolak kesukaran. Bukannya diperketatkan dengan kaedah ihtiyat atau melakukan pengharaman terhadap sesuatu produk baru dengan sewenang-wenangnya. Okay, sarana tokoh besar tersebut mempunyai kewajarannya. Lantaran itu, amalan fiqh yang relevan untuk masyarakat hari ini seharusnya menegakkan hukum Islam dalam bentuk lebih praktikal, mempermudahkan dan menampakkan ciri rahmatan lil alamin. Ia bukan lagi dalam bentuk teori, konsep dan juga tasawur sebagaimana dibahaskan dalam pelbagai seminar dan juga wacana ilmiah. Ciri demikian juga perlu mendasari aplikasi prinsip darurat dalam kes kesukaran pengguna untuk memperoleh sumber halal. Okey, berdasarkan daripada pembincangan di atas, di sini dapat disimpulkan dan juga dijelaskan bahawa syariat mempunyai objektif dan juga tujuan dalam penentuan sesuatu hukum. Tujuan ini boleh disimpulkan kepada untuk menarik kebaikan dan menolak kemudaratan yang terkandung dalam syariatan sesuatu hukum. Okay, itu saja saya serahkan kepada terusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyafina binti Nawi daripada kelas di PHU di Mekit. Okay, nombor matrik DHU 2019-24006. Bahagian saya pula, saya akan terangkan tentang dua contoh fiqh kepenggunaan berdasarkan sumber Al-Qiyas. Okey, definisi Al-Qiyas dari sudut istilah sebagaimana yang disebutkan oleh para usuliyun adalah menghubungkan apa-apa yang tidak warid padanya, nas atau hukumnya dengan apa-apa yang telah warid ke atasnya, nas hukum, disebabkan persamaan illah di antara keduanya. Okey, dua contoh yang saya dapat berkaitan dengan tajuk ini. Yang pertama adalah hukum Al-Qiyas menggunakan harta daripada sumber yang haram. Okey, yang pertama, hukum bermuamalat dengan harta yang sumbernya haram mempunyai khilaf yang luas di kalangan fuqaha dari sudut kesahan pemiliknya, pengguna, hasil dan sama ada harta tersebut boleh dimiliki ataupun tidak setelah seseorang itu bertaubat. Harta haram yang dimiliki oleh pengusaha pekerjaan yang haram seperti pekerjaan berasaskan arak dan juga zina berbeza hukumnya dengan sumber haram dimiliki melalui pekerjaan merompak, menyamun dan juga mencuri. Harta ini sebenarnya ialah harta yang masih dimiliki oleh mangsa, bukannya milik perompak. Jika perompak tersebut bertaubat, dia kena pulangkan kembali harta yang dirompak itu ataupun yang disamun tu kepada pemilik asal. Harta haram kategori ini tidak sah untuk dijadikan modal ataupun dana perniagaan. Ataupun dia memberi sumbangan kepada orang-orang dekat luar ataupun dia bersedekah kepada para fakir miskin ataupun orang lain. Okay. Kias untuk yang pertama ni adalah keharusan bermuamalat dengan pihak yang pendapatannya daripada sumber yang haram
dikiaskan kepada keharusan bermuamalat dengan golongan bukan Muslim di dalam dan di luar negara Islam. Jika bermuamalat dengan seseorang yang sumbernya adalah haram, nescaya seseorang Muslim tidak diharuskan berurus niaga dengan bukan Muslim yang berniaga arak ataupun khinzir di dalam atau juga di luar negara Islam disebabkan sumber pendapatannya adalah haram. Sebenarnya, tiada larangan yang disebutkan di dalam kitab fiqh yang dikenakan ke atas seorang Muslim bermuamalat dengan golongan bukan Muslim sekalipun jelas sumber mereka adalah haram. Okey. Seterusnya adalah yang kedua. Yang kedua pula adalah rokok elektronik. Okey, rokok elektronik ni ataupun dikenali sebagai vape. Okey, ada yang keliru. Vape dan rokok adalah benda yang sama ataupun tidak. Okay, sebenarnya vape dan rokok ni adalah benda yang sama. Cuma vape ni lebih kepada moden iaitu ikut peredaran masa. Okay, menghisap vape adalah haram kerana ianya satu amalan yang bertentangan dengan hukum syarak. Selain daripada menghisap vape, larangan ini juga meliputi apa-apa jua kegiatan yang melibatkan peranti vape dan barang-barang yang berkaitan dengannya. Penggunaan vape merupakan antara isu yang tidak ditetapkan hukum oleh mana-mana nas syarak. Jadi, penetapan hukumnya boleh dilakukan dengan menggunakan dalil kias sekiranya segala rukun dan juga syarat kias dapat dipenuhi. Penetapan hukum dengan menggunakan dalil kias adalah muktabar dan disepakati dalam keempat fiqh. Oleh itu, secara kesimpulan, boleh dikatakan bahawa hukum penggunaan rokok elektronik ni ataupun vape adalah haram asaskan kepada kias terhadap meminum racun ataupun boleh dikategorikan kepada sesuatu yang boleh memudaratkan diri sendiri. Okey, itu sahaja untuk hukum kias yang dapat saya ringkaskan. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilah Insyira binti Ahmad Fauzi dari kelas TPHU 5L. Saya akan terangkan tentang istihsan dan juga uruf. Istihsan ialah salah satu dalil yang tidak disepakati kehujahannya di sisi para ulama dalam mengistinbatkan hukum syarak. Terdapat 5 jenis istihsan, iaitu istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma', istihsan dengan qiyas khafi, istihsan dengan uruf, dan yang terakhir istihsan dengan maslahah ataupun keperluan. Saya akan terangkan 2 jenis istihsan, iaitu istihsan dengan nas dan juga istihsan dengan ijma'. Istihsan dengan nas ialah keharusan baik al-salam, iaitu jual beli secara tunai tapi serahan barang jualan ditangguhkan. Kaedah umum syariat Islam mengharamkan menjual barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Seterusnya, istihsan dan ijma' iaitu keharusan akad istishai, iaitu akad tempahan daripada pembeli dan juga penjual menanggung modal sepenuhnya, di mana kaedah umum syarak melarang jual beli barang yang belum wujud. Akan tetapi, ijma' ulama' mengharuskan jual beli berdasarkan istihsan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang prinsip tradisi iaitu uruf. Dia memfokuskan kepada kepentingan tradisi sebagai faktor perubahan hukum Islam. Dalam kajian yang saya baca, uruf memainkan peranan yang penting dalam tafsiran dan huraian fuqaha bagi ketetapan hukum yang tiada nas yang jelas. Bagi masyarakat Melayu dekat Malaysia, persoalan halal haram dalam makanan dan pemakanan diambil kira dengan teliti. So dekat Malaysia pemakanan adalah yang paling utama lah. Mazhab Syafi'i, kriteria penentuan halal haram dalam pengambilan makanan lebih ketat berbanding mazhab yang lain. Terdapat pelbagai instrumen penentuan halal haram selain Al-Quran dan As-Sunnah, antaranya qiyas, maslahah, uruf dan lain-lain. Dengan lebih khusus lagi, uruf yang berkaitan dengan makanan adalah istitobah, iaitu penilaian baik terhadap sesuatu makanan. Istitobah berkait rapat dengan cita rasa dan selera sesuatu masyarakat.
Sebilangan sarjana hukum Islam menerima istithabah Al-Arab sebagai dasar penentuan halal haram makanan. So, sebagai satu konsep yang bersifat relatif, cita merupakan elemen budaya yang ada pada setiap masyarakat manusia. So, dalam kajian yang saya baca juga, mereka ada tulis, diorang lebih memfokuskan cita rasa sebagai elemen huruf dalam penentuan halal haram suatu makanan dalam budaya Islam, sama ada bersifat baik iaitu al-taib ataupun buruk iaitu al-kabir. Itu saja daripada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daing Eden Ruslan dan saya dari kelas di PHU 5L. So, saya akan terangkan tentang istishab dan sadu az-zar'i. Istishab bermaksud pada hukum asalnya adalah harus ketika tiada dalil yang menyalahinya apabila perkara itu memberi manfaat, dan haram apabila sesuatu perkara itu mendatangkan kemudaratan. Dalam firman Allah SWT pada surah Al-An'am ayat 145 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai, darah yang ngalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ianya kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama lain daripada Allah. Kemudian, sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. So, berdasarkan ayat tersebut, makanan yang diharamkan oleh Allah ialah bangkai, darah yang mengalir atau daging babi. Hal ini membuktikan bahawa selain daripada perkara disebutkan pada ayat di atas adalah kekal harus dan tidak diharamkan oleh Allah. Jadi hukum ini kekal sehingga ada dalil yang menjadikan hukum itu berubah kepada yang sebaliknya, dan inilah yang dikatakan al-istishab. Okay, sebagai contoh adalah pada zaman sekarang askar melakukan kursus ikhtiar hidup selama 3 bulan. So apa yang dikatakan kursus ikhtiar hidup tu adalah 3 bulan mereka di dalam hutan dan tidak diberikan apa-apa makanan. Mereka terpaksa hidup dengan makan apa sahaja di sekitar mereka. Sebagai contoh, mereka dia orang makan ular, biawak, babi hutan, monyet dan sebagainya. So dalam kategori itu, mereka dalam kategori darurat. So mereka diharuskan makan dan tidak dijatuhkan hukum haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah SAW dan dikeluarkan oleh Ad-Darqutni bahawa Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la darar, yang bermaksud tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Melalui hadis tersebut, dapat difahami bahawa hadis ini merupakan larangan kepada setiap perkara yang membawa kepada kemudaratan, sama ada kemudaratan kepada jiwa maupun orang lain, kerana setiap yang membawa kemudaratan adalah haram. Contoh mudah dia adalah ubat-ubatan. Yang saya ambil adalah ubat batuk. Ubat batuk hukum asalnya adalah harus jika kita memerlukan dengan kadar sukatan yang betul, dan jika kita tidak ada sakit, tidak ada batuk dan kita melebihi sukatan yang diberikan oleh doktor, maka ia akan jatuh hukum haram kerana ia memudaratkan kepada kesihatan kita dan juga memabukkan kepala. So kita pening kalau kita makan terlebih. So, dalam sadu az-zar'i dari segi istilah bermaksud mencegah sesuatu perkara yang boleh membawa ke arah kerosakan dan bahaya. Sebagai contohnya adalah melihat aurat ajnabi yang diharamkan, kerana perbuatan tersebut membuka laluan ke arah zina. Dalam arti kata lain, menghalang perkara harus yang boleh membawa kepada perkara haram, iaitu sesuatu perkara tidak dilarang dalamnya tetapi ia dikhawatiri akan menjurus kepada sesuatu yang tertegah. Para ulama mengharuskan perkara-perkara yang membawa keburukan kerana ia memberi manfaat kepada manusia lebih baik daripada kemudaratan. Sebagai contoh, seseorang harus menanam anggur selagi mana ia tidak menjualnya kepada pembuat arak. Para ulama juga menerima sadu az-zar'i bagi perkara-perkara yang berkemungkinan boleh membawa kepada keburukan, seperti jual beli secara bertangguh.
Sebagai contoh, jual beli emas. Dan para ulama juga menerima Sa'ad Az-Zara'i dalam mengharamkan perkara-perkara yang pasti atau lebih baik mendatangkan keburukan berbanding kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, suruhlah anak-anakmu mendirikan solat sewaktu mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu berumur 10 tahun dan asingkanlah tempat tidur mereka. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyuruh agar mengasingkan tempat tidur anak-anak lelaki dan perempuan kerana ia akan memberi ruang kepada syaitan untuk mempengaruhi mereka agar melakukan zina. Dalam contoh lain adalah larangan untuk seorang lelaki meminang pinangan orang lain untuk elak bermusuhan. Dia tidak haram pun untuk seseorang lelaki meminang pinangan orang lain, tetapi berkemungkinan besar pihak lelaki tersebut akan bermusuhan dan memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim adalah, hukum dia adalah haram. Berikut sajalah pembentangan dari kami tentang tajuk isu halal dan haram dalam tajuk fiqh kepenggunaan. Sekian, terima kasih.